100.5 MHz Ta'awun Radio sedia menemani anda, dan anda juga boleh ikuti Ta'awun TV, TV membina kebaikan dan kedamaian melalui www.ta'awuntv.com, dan anda boleh ikuti rancangan ulangan melalui YouTube dan siaran langsung melalui Facebook Live Ta'awun TV. Hubungi 073-491-221 dan 081-957-0447. Ta'awun Radio dan Ta'awun TV bawah jaga Masjid Ta'awun Banten. Pada suatu ketika dulu, sebuah memori indah tercipta, melukis sejarah warga desa. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang pendengar, penonton, ibu, bapa, hadirin, ikhwan, akhwat yang dikasihi dan juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Pertama kali, masih lagi kita banyak syukur kepada Allah Ta'ala dan juga bertakwa, beriman kepadanya, dan juga banyaklah kita banyakkan beristighfar, minta keampunan dan juga minta doa lah dengan satu waktu ini yang kita sedang berada sekarang ni, iaitu petang hari Jumaat, yang mana masa inilah kita akan diterima ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nak terima setiap orang daripada doa-doa mereka. Pulang balik lagi untuk kita nak kaji dan juga mengaji akan sifat ataupun akhlak ataupun cara hidup Nabi SAW di dalam dunia dulu semasa beliau masih hidup. Nabi SAW bagaimana dia hidup dalam dunia ni, bagaimana pakaian dia, bagaimana rupa dia, bagaimana minuman dia, bagaimana kasut dia, bagaimana selipar dia, bagaimana makanan dia, bagaimana minuman dia. Nabi minum apa, Nabi makan apa, balas mana hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dunia ini. Kerana itulah adalah sebaik-baik manusia yang ada dalam dunia ini, walaupun di kalangan walaupun daripada kalangan orang yang jadi nabi sendiri pun tidak ada nabi mana yang paling baik, yang paling mulia lebih daripada nabi yang kita semua selaku umat dia sangat kasih sekali, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang mana kita adalah umat Nabi, kita masih ingat kepada Nabi, yang hari ini kita usahalah sepenuh usaha untuk kita tambah cinta kita, kasih kita, rindu kita kepada Nabi. Kerana dengan sebab kita ingat, kita rindu, kita cinta kepada sesiapa satu orang, kita rasa nak turut dia, kita rasa nak jumpa dengan dia. Sedang pendengar-penonton yang dikasihi sekalian, ingatlah Nabi SAW adalah umat ataupun adalah manusia semua dalam dunia ni yang sangat kasih kepada kita. Hari ni kalaulah kita katalah kita orang yang kasih kepada tubuh kita sendiri, kalaulah kita katakan kata ibu bapa kita yang kasih kepada kita, walaupun ada lagi orang lain seperti isteri kita yang kasih kepada kita, tara mana kita rasanya kasih mereka, cinta mereka terhadap kita tak sama lagi dengan kasih Nabi kita SAW. Semuanya hidup Nabi sedang pendengar adalah hidup yang kita nak turut contoh dia, kerana hidup yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup yang Allah Subhanahu Wa Taala yang kata hidup Nabi adalah hidup yang paling berjaya sekali. Kerana Nabi SAW pada hari kiamat nanti adalah pemimpin yang akan nak bawa umat dia dan juga umat Nabi lain masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu saja. Syurga yang kita nak masuk pada hari kiamat ada satu saja. Neraka yang kita boleh jadi kena masuk boleh jadi satu saja ya. Tapi syurga yang kita nak masuk pada hari kiamat, kita tak usah orang lain mari jadi pemimpin kita melainkan Nabi kita SAW. Habis itu hari ni kita duk kaca-kaca nak dengar, nak ngaji akan hadis Nabi SAW. Habis itu hari ni kita kaca-kaca nak cedek, nak cari jalan, nak usaha untuk kita boleh ngaji, untuk kita boleh dengar, untuk kita boleh amal, untuk kita boleh faham sama akan hadis Nabi SAW. Kerana kita akidkan seorang manusia ni adalah pemimpin kita. Ingatlah orang yang dia duduk dengan hadis Nabi SAW, dia ngajar hadis Nabi, dia mengaji hadis Nabi, dia berkhidmat kepada hadis Nabi SAW. Dia beramal dengan hadis Nabi SAW. Walaupun boleh hadis dia amal tak banyak sangat, tapi dia gembira, dia suka, dia sangat mikul hamsuk apabila dia boleh amal dengan hadis Nabi SAW. Itu adalah kita telah ambil pemimpin yang paling baik sekali pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat kita semua sedang pendengar akan dipanggil, akan dibawa pada hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala ni. Ada pemimpin, ada punam. Kita sebagai orang yang ngaji hadis Nabi, duk amal dengan hadis Nabi, duk hidup dengan hadis Nabi SAW. Siapa pemimpin kita sedang pendengar? Siapa pemimpin kita? Kita hari ni yang kita mikir kata kita usaha nak amal, nak ikut akan sunnah Nabi SAW. Siapa pemimpin kita pada hari kiamat kalaulah dia bukan Nabi Muhammad SAW? Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman di dalam Quran, Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Dan juga pada hari yang kami akan panggil setiap orang daripada fuad dia, mari datang kepada kami, datanglah kepada kami dengan bersama dengan pemimpin dia. Allahu Akbar. Hari kiamat kita semua sedang pendengar, penonton, ibu bapa, akhwat, ikhwan, akhwat yang dikasihi sekalian, kita semua akan dipanggil Allah Ta'ala. Tuhan nak panggil kita pada hari kiamat. Tapi kita nak pergi cari Allah Ta'ala, kita nak pergi diri di depan Allah Ta'ala, turut belakang jalannya iaitu pemimpin kita. Imamihim pia pemimpin kita pada hari ini. Iblis, syaitan, manusia mana yang jadi pemimpin kepada kita pada hari ini kalau bukan Nabi SAW. Tinggallah pemimpin kita yang kita duk kaca tu punggung dia pada dunia ni kalaulah dia bukan Nabi SAW. Dia suruh gapo kepada kita, kita turut belaka. Tapi kita tak biasa mengaji walaupun satu, tak biasa tahu pun walaupun satu. Bagaimana Nabi SAW suruh kepada kita, bagaimana sedang pendengar. Kalaulah syaitan, iblis adalah ketua kita, pemimpin kita pada kiamat, kita akan jalan belakang dia. Kita akan jalan belakang dia, cokoh sehingga kita tahu kata kita khabar, kata kita buat salah, kita dosa banyak, kita ada salah banyak. Kita akan ambil salah dengan iblis, syaitan sebagai pemimpin kita. Syaitan itu lari dulu dah sudah pendengar. Kalaulah dia tak lari, dia akan jawab tinggal kita dengan cara yang kita sakit hati sekali.
Syaitan yang kata aku ni tak ada kuasa apa. Yang ni heret linga mu, heret kepala mu, heret hidung mu. Tak ada. Biasa ada kuasa sikit apa. Tetapi aku yang ada kuasa. Illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Aku ada kuasa hanya bisik saja. Ajak mu saja ya. Buat benda jahat. Berzina lah, curi lah, minum lah, arak. Tak usah gila semaya. Tak usah puasa lah. Syaitan dia bisik gitu ya. Tapi syaitan seolah kata, mung sendirilah yang bodoh sudi tu aku fala talumuni walumu sakum. Ngepek mung sendirilah, jangan duk kata kepada aku, jangan duk ambil salah dengan aku, ambil salahlah dengan mung sendiri. Syaitan ya. Habis tu pemimpin kalau bukanlah Nabi SAW pada kiamat, iblis, syaitan, manusia mana? Kalau lah manusia mana pun, kalau dia jahat adalah anak tangan kepada iblis dan juga syaitan juga. Habis tu kita khabar sedang pendengar ikhwan akhwat yang dikasihi sekalian. Hari ni kita ngaji hadis. Kaji duk sebar ilmu hadis. Kaji duk sebar sunnah Nabi SAW bukan gapo dak. Bukan orang yang kata saya ada ilmu banyak. Bukan orang yang kata ustaz seorang ni ilmu banyak geti sangat dak. Tapi kita adalah amanah yang apabila kita ngajar, kita royaklah dengan hati, penuh hati. Heretlah fak dia ataupun ajak fak kita semua mari duk di bawah bayangan Nabi ataupun bayangan sunnah Nabi SAW untuk nak jadi pengikut kepada Nabi kita SAW pada hari kiamat. Dunia ni boleh hari kita ada pemimpin banyak sedang pendengar. Besok hari kita akan dipilih letang kakabat kita nak pilih pemimpin kita. Jurus tak jurus belum tentu lagi. Geti tak geti kita nak pergi pilihan nak pergi kakabat letang pada hari ahad ni, geti ni belum tentu lagi. Tapi getilah kata pemimpin kita hari dunia ni, dunia sekarang ni, walaupun pemimpin tu tidak ada hiduplah dalam dunia, getilah kata pemimpin tu walaupun dia dah mati, dia boleh bawa kita boleh masuk syurga. Kadang-kadang dia lebih mulia ataupun boleh bawa kita masuk syurga lebih daripada pemimpin semua pemimpin dalam dunia ni lagi yang kita akan pergi kakabat ataupun pemimpin mana-mana jenis. Tok babo, tok guru mana-mana baik. Ingatlah kepada Nabi, cintalah kepada Nabi, tambahlah kekasihan kamu kepada Nabi SAW. Dan juga apabila tambahlah kasih, kita tahu kata jalan sungguh apabila kita nak turut orang yang kita kasih tu pada mana. Jangan duk turut nafsu, jangan duk turut syaitan, bisik ke syaitan. Kadang-kadang manusia tepi kita ya. Duk bisik kita, jangan turut ustaz tu, gitu gini, jangan. Kita khabar kata Nabi SAW ajar apa mengaji, cari ilmu. Jangan duk biasa bodoh-bodoh siapa kau orang boleh tipu kita, jangan. Kerana dengan sebab kita duk bodoh-bodoh, tak cari ilmu, tak suka nak mengaji, mudah nak tipu dengan manusia, mudah nak tipu dengan syaitan, mudah nak tipu dengan iblis laknatullahi alaihim. Dengan sebab itu, ikhwan akhwat yang dikasihi sekalian sedang pendengar penonton, kita akan sambung lagi, nak kenal lagi pada hari ini. Yang paling penting sekali hari ini kita nak kenal akan makanan Nabi. Nabi makan apa dalam hidup dia? Allahu Akbar. Nabi SAW makan gapo, makannya dia gapo makannya dia. Supaya dekat dengan kita hari ni. Allah. Kecil makanan sekali, sakit hati sekali, jauh sangat kita daripada Nabi SAW. Kerana kita apa? Kita makan sedap, kita senang, kita Allah duit banyak yang Allah Ta'ala beri kepada kita tak sama dengan Nabi SAW. Hari ni kita akan masuk tajuk yang kena sedang pendengar. Bab yang kecil mengenai dengan Aisyu Rasulullah SAW. Aisyu Rasulullah, makanan Nabi SAW. Nabi makan gapo? Nabi makan daging sedap-sedap dengan kita, supaya kita. Nabi makan peseng ikan besar-besar supaya dengan kita. Nabi makan syahabu yang kita panggil, makan buffet ataupun makan makanan bala-bala makanan Nabi ni, supaya kedak dengan kita. Allahu Akbar. Habis itu kita nak dengar semua hari ni untuk kita ingat kata Nabi seorang yang Allah Ta'ala hantar hari. Bukan orang panggil kata jadi Nabi, bukan yang mengata hidup dia senang. Tak senang pendengar. Kita hari ni boleh royak kadang-kadang kita senang lebih daripada Nabi lagi. Allahu Akbar. Dan juga kita boleh royak kata kadang-kadang hari ni senang kita hari ni waktu kita tak jus pun dengan Nabi. Nabi kadang-kadang susah, duduk dengan susah, anak yatim, tidak ada ibu, tidak ada pak, makannya sedikit, tak ada kaya sangat, boleh jadi susah macam tu boleh hadir waktu yaju. Dan juga kita boleh kata hari ni yang kita degil, yang kita keras kepala, yang kita keras perut sampai kata tak boleh buka nak terima kebenaran, tak usah dengar kerak, tak usah dengar hadis Nabi ni, boleh hadir senang belajar, duit banyak belajar, makan senang belajar, makan sedap belajar, boleh jadi. Bukan orang yang kata semua dak, ada yang orang makan sedap dia ingat Tuhan, dia rajin ngaji, ada juga.
Bukan semua, tapi nak kata boleh jadilah dengan sebab tu. Habis tu janganlah wakwi senang kita dalam dunia ning Allah menyebabkan kita tak selamat daripada hisab kira Allah Ta'ala pada kiamat. Tak selamat. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya juga kata hari kiamat nanti, kaki kita tak boleh jakoh depan Allah Ta'ala. Tuhan akan tanya satu soalan. Daripada 4 soalan, satu soalan yang Allah Ta'ala akan tanya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah Ta'ala akan tanya kata harta kita pada hari ni, duit kita hari ni ambil daripada mana dan juga kita pakai pada jalan yang mana. Allahu Akbar. Duit kita ambil daripada mana, kita pakai dengan jalan yang mana, jalan yang kita boleh halal ke haram ke ataupun ada syubhat, kita kena cek juga. Bukan kata semata-mata kita cari nak boleh duit hari ni, nak boleh duit banyak kaya bala mana boleh kaya. Jalan mana haram ke halal ke kira dulu dah, jangan. Ni kalau dah yang kita akan tanya oleh Allah Ta'ala pada kiamat, kita semua akan kena jawab. Tak selamat cerak kita. Tak selamat cerak. Kaki kita tak akan nak boleh berjakoh pergi depan kalau kita tak boleh jawab soalan ni daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis tu babu Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mana gapo? Aisyah mana kata makan ni. Benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan hidup dalam hidup dia balah mana gapo? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis banyak. Tapi ingatlah Nabi SAW makan dia, minum dia, hari dia, malam dia, minum orang kata makan yang ada pada 24 jam. Ingat molek. Masa Nabi dulu 24 jam juga. Masa kita sekarang ni 24 jam juga. Nabi dulu mai ilmu waktu, Nabi dulu ada isteri, Nabi dulu ada sayang kita hari ni ada isteri, mai ilmu waktu, ada bini ada apa, supa belaka. Tapi boleh hadis sini tak supaya kita ni. Kana aishuhu wa ta'amuhu wa ghadha'uhu qutan. Adalah makanan Nabi. Benda yang Nabi makan hari dia itu adalah qut. Qut. Allah. Gapo dia qut tu? Gapo dia qut? Qut ni mana kata baba cukup ya. Makanan Nabi SAW. Makanan dia hari dia qutan. Baba cukup ya. Makan baba cukup boleh. Baru waktu pagi makan, sampai waktu petang pun ada makan pun sekadar cukup satu hari, esok pula sehari. Bukan kata banyak sampai kau nekat ataupun bukan kata hidang dalam rumah ataupun nak makan 2-3 ataupun banyak-banyak. Makanan yang ada dalam ide kita. Sini hudai, sini air yang pohon dia besar, sini ikan, sini macam-macam yang ada makanan di atas meja kita hari ni bukan cerak. Makanan itu adalah makanan Nabi. Utan. Bahkan Nabi SAW reda. Nabi SAW nak macam tu. Tak asyik dia makanan yang banyak seperti kita hari ni. Hari ni beli dulu kita. Boh dalam tujeng. Boh di atas meja. Beli makanan. Lebih bagi bulan puasa ni boleh nampak syirat lagi. Bazit. Lebih teruk daripada bulan lain lagi. Bulan puasa ni. Apa? Puasa kan? Pergi di nak betul. Pergi di pasar betul. Nak beli gatu. Nak beli gani. Nak beli gatu. Tengah hari. Wa'ak hari dah duit lebih ni. Betul-betul beli banyak. Mana ai tu, mana ainyo, mana ai tu, ini. Mana makan ni tu, makan ni. Beli macam-macam makan untuk tak dalam meja. Makan habis, suku. Habis tak habis, suku. Kau kira semula. Tapi Nabi SAW reda. Makan ni ada sekadar RM1, RM2, reda. Cukup makan satu hari, satu wajib, satu cukup. Apa? Mik mana ataupun benda mana yang tunjuk kata Nabi reda, suka Nabi tu. Doa Nabi biasa doa. Kita ni doa kita dengan doa Nabi biasa lah. Ya Allah, hatta lawirlah rezeki kepada aku. Boleh makan buffet, boleh makan syabu, boleh makan air, boleh makan ikan, boleh makan situ. Nabi doa. Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Ya Allah, berilah rezeki makanan kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam qutan, rezeki makanan yang cukup pada satu hari. Qutan, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Tu Nabi doa. Kita doa bala mana kita doa ni? Kita doa bala mana? Doa we makan sedap, doa we boleh jumpa menu tu, doa we boleh jumpa menu ni. Allahu Akbar. Kadang-kadang boleh puasa tulis. Nak makan gapo, nak buka puasa dengan puasa gapo tulis. Apa? Petai tak nak pergi dinak tu. Beli. Makan jenis biasa makan je
Pecah perut-perut siapa kau maya tarawih tak gerak. Pas mula mengepek kata, oh tak main baca lama, oh tak main baca panjang, oh tak main baca tak sedap. Tapi tu kenyek dah makan ni, tak ngepek. Makan tak habis, suku pula. Allahu Akbar. Itulah kita dengan Nabi SAW. Beza kenapa dengar. Cukup katik. Jangan kacau sangat dengan dunia ni. Kacau. Jangan kacau sangat dengan dunia ni. Makan ni, harta. Keduduk ke tamneng. Jangan kacau sangat. Nabi dengar, Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Ya Allah, wi rezeki. Nabi doa diri. Ya Allah, wilah rezeki kepada isteri ataupun keluarga dia semua. Sama ada anak, isteri, ramai-ramai lagi. Ala Muhammadin quta. Makannya yang cukup-cukup pada dah. Cukup ada dah. Jangan banyak. Allahu Akbar. Tu Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita akan masuk hadis yang pertama, ya Imam Tirmizi wa uri dalam bab ni. Hari ni boleh hadis kita nak baca dua dia lah. Dua hadis ya. Hari ni kita nak kecek sakut dengan makanan Nabi dalam bab Aisyah Rasulullah, sakut dengan makanan Nabi. Dua hadis ni hari ni. Kita nak kecek makanan ni sama ada lah kita ngepek saya sendiri ataupun ngepek kepada senang pendengar semua hari ni, makan hari ni. Kita khabar berlaku balas mana kita dengan Nabi SAW, balas mana kita dengan sahabat, balas mana. Dia tu Nabi, sahabat dulu buat jasa kepada umat Islam, buat jasa kepada agama Islam lebih banyak dari kita lagi. Tapi kita hari ni, mereka itu ada makan sekadar cukup, siapa kau boleh khidmat kepada Islam. Kita hari ni makan yang banyak, siapa kau tak ada nak berkhidmat ataupun nak peduli kepada agama Islam. Cokong duk. Apa? Supaya ulas hawa makan kenyai orang panggil. Makan telajak kek. Hadis yang nombor 71. Allahu Akbar. 71 yang sedang pendengar daripada kita ni. Kita akan sambung kita ni sampai bila-bila. Adalah saya sendiri mati dulu kong ataupun sedang pendengar mati dulu, kita akan wuti daripada kita ni. Tapi masih mana kita kedua-dua tak mati lagi, kita akan mengaji sampai ke akhir 500 hadis daripada kita ini yang kita akan belajar. Hadis daripada Abi Hurairah. An Muhammad ibn Sirin, seorang tokoh ulama at-tabi'in yang mati pada tahun 110 Hijrah. Qala kunna 'inda Abi Hurairah. Muhammad ibn Sirin ni dia mati 1 tahun 10, tapi dia warna belum daripada tu dia dengan Abu Hurairah. Kerana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mati pada tahun 557 ataupun 59 tahun dia mati. Boleh hadir Ibn Sirin biasa lah masa muda-muda duduk bersama dengan Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah ni? Siapa Abu Hurairah? Sahabat Nabi, orang yang ngampah di Nabi SAW banyak sekali. Hari ni, ikhwan, akhwat, ibu bapa yang dikasih sekalian, Abu Hurairah kita kena ingat dalam dada kita, kena ingat dalam hati kita nama dia. Apa? Banyak perkara yang kita amal ibadat dalam hidup kita siapa saat ini kita guna, kita pakai, kita orang panggil kata guna, ambil faedah daripada hadis yang Abu Hurairah ambil dengan ngapa daripada Nabi SAW, saya bahas apa kepada kita. Semaya tidur, minum, apa kadang-kadang hadis tu daripada Abu Hurairah. 5,000 hadis lebih yang dia ngapa daripada Nabi SAW. Muhammad ibn Sirin dia kata, satu kali aku biasa duduk bersama dengan Abu Hurairah. Allahu Akbar. Abu Hurairah ni asal kita tak ada gapos. Ahlus Suffah. Semasa Nabi tu 3 tahun duduk bersama dengan Nabi 3 tahun. Masa Islam tahun yang ke-7. Mati pada tahun Nabi SAW mati pada tahun 10 lebih. 3 tahun duduk dengan Nabi, duduk dalam masjid Nabi, main kucing dalam masjid Nabi, sehingga Nabi letak gelar dia dengan Abu Hurairah, bapak kucing tu, Ahlus Suffah dia. Tak ada khijah, tak ada apa, duduk tunggu cokoh dari masjid Nabi, ibadat, mengaji dengan Nabi, makan, ibadat, gitulah hidup dia. Sehingga boleh ngapa hadis Nabi banyak ni. Tapi Muhammad Sini yang kata selepas daripada Nabi SAW mati, hidup Abu Hurairah tukar. Kosnya dia panggil. Semasa tu kami duduk dengan Abu Hurairah, dari tubuh dia wa alaihi thawban, ada 2 pakaian baju 2 lah. Allahu Akbar. Mumasyaqqani min kattan. Baju dia tu Allah buat daripada kain katton. Kenal tak hari ni katton? Saudara-saudari kenal tak? Tak kenal kita tanya tokek kedai kain. Kain katton hari ni adalah kain yang kualiti. Kain yang baik lah. Mana kata kain yang nak raya kata harga mahal. Kualiti ni.
Hari tu Abu Hurairah dia pakai dua pakaian baju dia yang buat daripada khattan. Yang mana orang panggil kata warna merah lah, mana kata dia kata baju khattan mikatan fatamakhata fi ahadihima. Allahu akbar. Pakai baju dua lah daripada kain khattan. Dan juga hari tu yatamakhata mana kata inguh tubik. Dia sapuh dengan baju dia itu, ya Allah. Baju ni kata baju mahal lah. Kalau baju kita hari ni baju gapo ni, baju mahal sekali baju gapo ni hari ni kan. Kalau retina baju abaya Dubai hak mahal ribu-ribu yang kita beli. Kalau retina, kalau retina ni baju gapo saya tak ada nak hamat sungguh. Baju mahal-mahal lah, mana kata baju yang harga mahal. Bayar ribu-ribu kok tu bayar. Khattan, kain khattan, baju khattan Abu Hurairah pada tu mahal baju dia. Siapa ambil baju? Ambil daripada dua lah baju khattan, kain khattan dia, mari sapu hingga fatamakhata fi ahadihima. Faqala, maka ada orang kata, orang yang duduk bersama dengan Abu Hurairah kata, bakhbah, oh hebat Abu Hurairah ni. Bakhbah ni kalimah Arab ni bagi tahu hebat Abu Hurairah ni. Bukan tamada, bakar baju dengan kain yang mahal tapi buat sapu hinguh lah. Kain mahal, baju yang mahal, wah apa hingu. Supaya kita pakai terosak iPhone ribu-ribu. Puluh-puluh ribu iPhone yang kita beli, tapi buat apa? Wah nak TO Bakhbah, oh hebat dia ni. Yatamakhata Abu Hurairah fi kattan. Sapu hingu hidung dia ni dengan kain kattan yang dia pakai, khattan. Allahu akbar. Laqad ra'aituni wa inni la akhirru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Abu Hurairah cerita, royak kepada puak dia. Royak kepada Muhammad ibn Sirin, royak kepada orang yang duduk bersama dengan Abu Hurairah, royak kata Allah, aku nak sebut satu cerita yang biasa berlaku pada aku dulu tu. Semasa dulu aku biasa mari duduk di mimbar Nabi SAW. Hari ni sedang ikhwan akhwat biasa pergi dah buat umrah. Kalau tak biasa pergi, lepas ni kita kena pergi buat umrah. Nanti buka pintu COVID negeri ni, pergi. Tak ada tak sah, hubung saya boleh. Ataupun hubung tak email boleh. Kita kena pergi Mekah, kena pergi kepada Masjid Nabi SAW. Kena pergi ziarah kubur Nabi, ziarah Masjid Nabi SAW. Nabi kata, la tushaddur rihan illa ila thalathati masajid. Jangan buat musafir pergi ke mana-mana tempat. Mereka pergi kepada 3 masjid dulu. Masjid Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestin. Hari ni Masjid Aqsa tak boleh pergi dah, sedang dengan apa-apa. Orang Yahudi sekat habis dah. Tapi hari ni Nabi kata suruh pergi 3 masjid Gaza. Kita pergi mana? Pergi London dulu. Kita pergi Amerika dulu. Kita pergi mana? Pergi Paris dulu. Apa? Tak ada amat orang lah. Kalau kita dah pergi Paris, dah pergi London ni. Orang ada duit lah. Kita tak kenal London, tak kenal lah. Kita kenal sini petanding Jabal Iga tu ya. Rumah kita. Tapi nak kata, hari ni kadang-kadang kita boleh usaha hipun duit nak pergi jalan di Europe tu. Beli tiket kapal ribu-ribu. Harga hotel ribu-ribu lagi. Tapi kita tak biasa lagi usaha hipun duit untuk pergi ziarah Masjid Nabi. Pergi ziarah Masjid Haram di Mekah. 100,000 boleh pahala maya di Masjid Haram di Mekah. 1,000 pahala maya di Masjid Nabi SAW. Tapi kita tak ada rasa. Tak ada rasa orang kita gemar mana nak pergi. Tak ada rasa gerai mana nak pergi. Tapi Paris nak pergi. Negeri kafe. Negeri kafe boleh tentu lagi. Kalau kita ingat pendapat orang ulama kata belah mana boleh pergi ke tak boleh pergi tu belah mana, boleh tentu lagi. Dia bayar duit kepada orang yang bukan orang Islam ke ziarah. Belah mana tak tahu. Makan ni nak jumpa dengan kapal dah. Tapi nak kata Allahu Akbar, kita kena pergi ziarah di Masjid Nabi SAW. Ingin ingat kepada Nabi. Tidak. Kita biasa duduk di Madinah. Kita nak hari kalaulah kita pergi kepada Masjid Nabi, kita rasa nak lalu di depan masjid di depan kubur Nabi SAW. Ingat kepada Nabi ni. Dan juga orang seluruh dunia mari daripada Pakistan, Afghanistan, Iraq, Turki, mana-mana negeri mari ziarah Masjid Nabi, lalu di depan kubur Nabi tu menangis. Ingat kepada Nabi SAW. Iman yang berada dalam jiwa mereka. Mimbar Nabi kita kena tengok. Apa? Mimbar Nabi hari ni duduk dekat dengan kubur Nabi, rumah Nabi SAW. Ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari. Di antara ma baina baiti, di antara rumah aku hari ni dan juga mimbar aku. Mimbar ni mana apa? Tempat Nabi berkhutbah. Rumah Nabi
Mimbar Nabi, di antara tu orang panggil Raudatun min Riyadil Jannah. Hari ni raudah tempat yang orang bubuk nak masuk mai semaya, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah sekali. Raudah, kita nak pergi. Wepek halus ya, raudah min Riyadil Jannah, daripada syurga raudah ni, duduk dalam masjid Nabi. Bubuk hari ni sedang dengar, kadang-kadang main, tak boleh nak tak boleh nak sujud, tak boleh nak rokok, apa, wepek bakal bubuk nak duduk dalam tu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kata satu kali aku biasa duduk di tempat ataupun di antara mimbar Nabi dengan hujrat Aisyah, rumah Aisyah. Rumah Aisyah mana? Rumah Aisyah ni isteri Nabi ni, kubur Nabi sekali lah. Duduk di antara tu. Maghsyiyan alayya. Masa tu aku pelum. Abu Hurairah masa tu ni pelum. Besok pita. Besok orang panggil pita. Pelum. Gelak mata. Siapa kau gubah di antara rumah Aisyah, kubur Nabi sekali laning dengan mimbar. Gubah situ. Fayaji'ul ja'i. Maka pada hari itu tu ada orang mari jalan mari. Fayadha'u rijlahu ala unuqi. Ada orang masa tu nampak aku pelum pita di antara rumah Nabi, kubur Nabi sekali laning dengan mimbar. Orang mari tu buat belah mana sedang pendengar? Ambil kaki dia jijak di atas tekak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yara an-nabi jununan. Dia pahal kata aku hari tu jadi orang gila, jijak kaki. Wa ma huwa illa al-jun. Tapi aku tak gila dia hari tu. Apa aku pitai? Apa aku pelem pada hari tu? Gubah di masjid Nabi hari tu apa? Al-jun, lapar, tak ada makan ni pada hari tu. Allahu akbar. Hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Ni Abu Hurairah nak kata, apa aku make kain katan mari siapa hingu apa? Biasa ya, satu kali aku biasa susah. Hari ni kalau aku ada kesenangan, ada pakaian yang sedap, pakai hebat pakai, aku ingat lagi masa yang aku susah dulu tu, pita gubah di mimbar Nabi SAW ni, dan juga kena jijak daripada seorang sahabat yang mari jijak dia bahaya kata Abu Hurairah gila tu. Bahkan Abu Hurairah tak ada makan, pelum sebab tak ada makan. Fak kita ni balas mana besok kedak tak tahu. Dalam satu hayat, satu hidup kita, satu hidup satu kali yang biasa hikam berlaku kata pelum kita dengan sebab kita tidak ada makan ni. Allahu akbar. Beberapa hari yang lepas ada satu masyayikh, satu orang Arab, dia post dalam Facebook. Daripada negeri Zimbabwe, negeri Afrika, negeri orang negro, orang hitam tu. Dia hantar satu soalan, satu orang panggil atau satu soalan ataupun satu tanya dia kepada masyayikh kata, fak masyayikh, fak mung di negara apa khabar? Kaifa halukum? Apa khabar fak kamu? Fak kami sekarang ni di negeri Zimbabwe, di Afrika sekarang ni, makan fak kami iaitu waraqatus syajar. Baimai daun kayu fak kami doa sah boleh pingin makan. Gambar dalam Facebook. Masyayikh apabila baca soalan, baca tanya daripada Afrika, jawab bala tu, malu nak jawab, kata alhamdulillah bi khair. Baik fak kami ni, malu nak jawab apa? Fak kita senil aja tengok kepada fak dia makan daun kayu, makan upuk, makan baimai. Orang Afrika pada sekarang ni, subhanallah, senil teruk kita. Habis itu kita rasa kata kita tak ada lagi lah dalam hidup kita. Saya yakin kata tidak ada satu orang mana lagi daripada kalangan fak kita di negeri Taning pada hari ni biasa jadi pita pelum dengan sebab tidak ada nasi makan. Tak ada. Ya, tak ada. Kalau ada pelumnya sebab kita walk sendirilah, nasi dah. Kita tak makan. Boleh hadilah. Apa? No, my God, lain banyak perkara aja. Habis itu tidak ada lagi. Allah, tu dia Nabi, tu dia sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La ilaha illallah. Hadis nombor 72 daripada Malik bin Dinar, seorang tokoh. Sebenarnya hadis ni adalah hadis mursal kerana Malik bin Dinar tak biasa jumpa dengan Nabi, tapi dia cerita kata ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattun wala lahmin illa ala dhafaf. Qala Malik sa'altu rajulan min ahli al-badiyati ma dhafaf. Qala ayyatalawala ma'an nasi. Hadis ni adalah hadis mursal, tapi dia ada riwayat yang lain yang hubung mari kata Nabi hidup dia balas ni sungguh. Balas mana dia kata ma syabi'a, Nabi tak pasal kenyang sikit abuk.
Nabi SAW min khubzin, apabila makan roti. Khubzin roti. Makanan Nabi, makanan sahabat, makanan orang Arab roti. Masya Allah, tak biasa kenyal. Qatun. Satu kali dalam. Qatun ni mana kata dari bahasa Arab ni. Mai kele sakrang dia. Tak biasa sekali. Habuk pun. Allahu Akbar. Masya Allah Rasulullah SAW min khubzin. Wala lahmin. Tak biasa kenyal daripada daging. Allahu Akbar. Ngucap banyak kita ni. Daging jenis daging hari ni yang kita makan. Illa ala dhafa. Tapi Nabi boleh ada masa dia ada daging. No yang kata dalam riwayat ni Nabi ada daging, Nabi ada roti yang Nabi SAW makan. Tapi Nabi tak biasa makan daging sampai kau kenyang. Nabi tak biasa makan khubuz, roti sampai kau kenyang. Apa? Kerana Nabi SAW ala dhafa. Apa ala dhafa ni? Mana gapo? Ala dhafa Malik kita tanya orang Arab Badiyah. Orang Arab dole kampung ni dhafa mana gapo? Dhafa ni mana kata ada daging makan dengan orang ramai. Ada roti makan dengan orang ramai. Ada nasi, ada gula, ada gapo, tak ada makan sore. Siapa kau kenyang sore dak makan ramai-ramai. Panggil sahabat, tengok kepada orang fakir miskin mana yang berada dalam kampung, mari makan bersama. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dia. La haula wala quwata illa billah. Sahabat hidup mereka. Tak ada makan, ambil batu, lapik tak perut, tak perut. Untuk apa? Untuk hilang daripada dahaga, hilang daripada lapar. Kalau lah paksa kena makan juga, ada lagi cerita yang banyak yang mereka makan gapo, makan daun min waraqis syajar min syiddatil ju'. Dengan sebab lapar sangat, paksa kena makan daun kayu. Cuba makan dia tak apa kita daun kayu ni. Senang mendengar ikhwan, akhwat, penonton yang dikasih kalian. Kalau duduk rumah, tepi rumah ada daun kayu, cuba ambil daun kayu, cuba makan sikit kata daun kayu dia serana. Dia juga saya akan terang kecak juga dia bala mana terang makan. Kalau tak saya makan pun terawak gula boleh jadi. Terawak gula jangan makan kata bala mana. Boleh kita kecak rasa kata sahabat dulu begitulah dia makan daun kayu. Dengan sebab apa? Dengan sebab lapar. Ambil batu yarbital hajar ala batnihi, ambil batu mari letak atas perut dia. Nak hilang daripada lapar, nak hilang daripada dahaga. Itu sahabat. Dan juga itulah keadaan hidup for dia. Hidup yang dia ingat, sangat ingat kepada Allah SWT. Dengan sebab itu Allah Ta'ala yang kata, kuntum khaira ummatin ukhrijatin nas. Mereka itu adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala panggil kepada for dia. Bukan kata for dia hebat dah. Bukan for dia kaya sangat dah. Bukan for dia ada pakaian yang hebat dah. Bukan kata for dia makan sampai kau kenyang pecah perut dah. Tapi iman yang berada di dalam hidup dia sangat kenyang daripada makanan lagi. Kita hari ni duk kaca sumak makanan untuk kita duk pahal kata perut kita yang ada nyamuk. Tapi kadang roh kita duk mati, kita tak khabar apa. Kita duk kaca cari barang makan. Lapar perut, cari barang makan. Lapar perut, cari barang makan. Tapi roh kita, winian kita, iman kita yang dia duk lapar, kita tak biasa nak cari. Habis tu sahabat adalah orang yang makanan roh dia kaya, tapi makanan perut dia miskin. Makanan sahabat makanan roh dia banyak kaya, tapi makanan perut dia susah. Kita balas mana? Makanan perut kita kaya banyak senang, tapi makanan roh kita, iman kita susah, miskin sangat kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kita pada hari ini. Dua hadis sebagai tambih peringatan kepada sedang pendengar dan juga saya sendiri. Dan juga kepada sedang penonton semua. Hari inilah kita nak kenal hidup Nabi ni. Hidup Nabi, orang paling kata orang Atlas kata dia adalah lelaki yang paling hebat sekali dalam dunia ni, sehingga orang kafir tak dia orang adab meneng ni. Inilah hidup dia ni. Muhammad burut teacher wa Muhammad, ginilah hidup dia. Kita nak jadi burut yang debel sungguh kerana Allah Ta'ala. Kena tengoklah burut Muhammad ni dia hidup balah mana. Balah mana dia hidup. Tapi cabaran kita banyak sedang pendengar. Faham tatai hidup kita dalam dunia sekarang ni banyak. Teknologi cara teknologi, makanan cara makanan. Masyarakat sangkum hang siapa sing kagot tu ni cara hang siapa sagot tu ni. Cabaran banyak. Faham tatai ya mahasan. Balah mana kita nak hidup jadi hidup yang kualiti sekali kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi hidup biasa sehari hidup selepas hari dak. Hidup kena kualiti, hidup kena baik, hidup kena lillah.
ilallah, kena lillah, kerana Allah Ta'ala, dan juga hidup yang akan kembali ke syari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Itulah kita pada hari ini. Kita sambung pada minggu depan insya-Allah, pada bab tajuk yang ke-10, kerana kita akan kecek pada minggu depan insya-Allah. Masuk Nabi pakai khuf dalam mana tukang kulit dia. Nabi pakai na'al, pakai kasut dalam mana. Allah Akbar. Habis. Mengaji habis. Siapa kau orang panggil pocok kepala, siapa kau bawah kaki. Ngaji habis. Tahu bi kata Nabi dalam mana. Allah minta lah. Kita tak sahaja. Kita tak sahaja kita ngaji hari ini. Tak sahaja ngaji. Tapi kita nak kita boleh jadi satu orang yang boleh jumpa dengan Nabi pada hari kiamat. Kita nak jadi satu orang yang boleh jumpa dengan Nabi, boleh pegang tangan bersama dengan Nabi, boleh murafaqah, boleh saing dengan Nabi SAW pada syurga Allah Ta'ala nanti. Doalah sebanyak-banyak. Doalah sekuat-kuat doa sedang pendengar. Doa, jangan malah doa. Allahumma inni as'aluka murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatika al-a'la al-firdaus. Ya Allah, wilah kami ini boleh saing dengan Nabi kamu sekali lagi di dalam syurga nanti. Doa. Tak gerti bahasa Melayu. Tak gerti bahasa Melayu. Bahasa Syiah lah. Doa lah kamu. Jangan malah doa. Jangan orang kata sedap-sedap senil-senil. Jangan. Dan juga jangan. Kalau tak gerti lagi bahasa kecek bisu, guna hati lah kita doa. Guna hati kita doa. Tuhan tahu. Innallaha alimun bidhatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala tahu hati kita duk mikir gapo. Bidhatis sudur. Hati kita duk doa gapo belah mana Allah Ta'ala tahu. Ikhlaslah kita doa kita. Allah Ta'ala akan mustajab doa kita. Kita ada masa lagi 40 minit sedang pendengar belum kita nak bel maghrib. Doa. Kalau duk pergi sodak, duk pergi kali, duk hihike, duk hirih gapo nama kara lagi dalam dapur. Duk gapo nama lagi? Doa. Pergi sodak apa tak mesti. Doa ni tak kena orang panggil terpadat ke kiblat, tak kena orang tak akid tangan, tak kena ada semaya. Tapi kalau ada semua tu molek. Paling kiblat molek, kalau boleh paling ada semaya molek, kalau boleh ada semaya akid tangan molek, kalau boleh akid tangan. Tapi kalau tak kuasa dia pergi sodak. Doa dengan hal keadaan pergi sodak tu lah. Jangan mangai terus tengok ikan, duk galik tengok ikan balik pergi mari. Jangan. Tapi kalau dia ingat duk dengar orang mengajar siapa kau ikan hangit, tak apa. Tu saya tahu kira macam tu, makanlah hangit-hangit. Kalau lah orang iman naik, tak apa. Habis tu kita doa insya-Allah daripada saat yang terakhir ini. Belum maghrib ini adalah sa'atu mustajabah, saat ataupun masa yang Allah Ta'ala akan terima. Ya Allah, terimalah doa-doa ikhwan akhwat, penonton, pendengar stesen radio Ta'awun di mana-mana tempat yang dia doa. Ya Allah, terimalah doa dia, terimalah doa kami, terimalah doa semua orang Islam yang berdoa pada saat ini, dan juga kumpulah kami ini sedang pendengar saya dan juga semua orang muslimin dan juga muslimat kumpul sekali lagi, murafaqah, boleh saing lagi, berjumpa lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga Al-Haudah, sehingga boleh pimpin turut belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas titik sirat, lepas titik gapo-gapo sahaja, sehingga kita selamat semua daripada syubhat pada hari akhirat nanti, boleh masuk bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah Subhanahu taala. Amin ya rabbal alamin. Maka cukup sekadar ini. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا.